Terima kasih banyak Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih banyak kepada Lembaga Kenal dan Tembakau Negara kerana menjemput Agensi Nuclear Malaysia untuk memberikan sedikit berkongsi sedikit pengalaman kami dalam kenal. Juga salam takziah saya kepada ahli-ahli LKTN, staf LKTN yang terkesan dengan banjir di Kelantan dan Terengganu ya. Okey, nama saya Zaitun binti Ahmad. Saya daripada Agensi Nuklear Malaysia di Bangi, Selangor. Dekat dia, lebih kurang dalam 25 km daripada sini. Tajuk pembentangan saya adalah teknologi nuklear untuk pembangunan variety baharu Kenaf ya. Button atas ya. Button bawah. Okey, dia slow sikit. Jadi ini adalah projek kami. Kalau mungkin staf LKTN di Kelantan dan Perlis mungkin kenal dengan pengasas pada projek ini ya. Allahyarham Dr. Rusli Ibrahim. Beliau memulakan projek ini pada akhir tahun 2015 sehingga beliau berpencen pada tahun 2016 Februari. Jadi bermula Februari itu saya diberi tanggungjawab untuk mengetuai projek ini. Kemudian dalam ahli kami juga ada ketua pengarah kami Dr. Abdul Rahim Harun, Cik Afridah Abu Hassan ada di belakang sana, Cik Faiz Ahmad ada sedang bercuti belajar, Cik Mustafa Akil ada. Kemudian kami juga ada Cik Muhammad Zumadi Sani, Cik Ahmad Nazrul, Cik Muhammad Nur Hidayat Adnan, dan kita juga kehilangan seorang lagi ahli projek ya, Allahyarham Osman Abusari. Kemudian saya banyak terima kasih kepada LKTN Perlis, Cik Muhammad Nazri tadi saya jumpa sekarang ni, okey ada belakang. Cik Fazil dibaklumkan telah berpencen. Kemudian Cik Nur Halizawati sekarang di Kedah. Dan kami juga nak mengucapkan terima kasih pada staf LKTN Seketiu yang membantu kami semasa di tahun 2018 kalau tak silap. Juga Profesor Dr. Muhammad Rafi Yusof daripada UPM. Kena 3 kali tekan boleh. Ini adalah kandungan pembentangan saya. Saya nak kenalkan sikitlah kepada yang tak familiar dengan term teknologi nuklear kan. Saya buat sikitlah sorotan teknologi nuklear dalam pertanian yang di Malaysia. Kemudian pengenalan kepada biak bakar mutasi ya, kalau dalam bahasa Inggeris itu panggil mutation breeding. Kemudian penyenaran gamma untuk pembiakan mutasi Kenaf. Kemudian perjalanan projek pembangunan mentor baru Kenaf. Dan perancangan kajian kami dengan LKTN yang akan bermula insyaAllah dalam waktu dekat ni. Kemudian dan kesimpulan. Okey, sikit sejarah aplikasi teknologi nuklear dalam pertanian di Malaysia. Jadi penggunaan teknologi nuklear untuk pertanian di Malaysia ni bermula di awal tahun 70-an. Di awal kajian tu kebanyakannya menggunakan bahan kimia lah sebagai mutagen, bahan untuk memutasikan organisma. Kemudian penyenaran pertama di Malaysia dipasang di UKM, Fakulti Sains Nuklear UKM tahun 1974. Dan pada tahun 1972 kerajaan menubuhkan pusat penyelidikan atom untuk Dr. Ismail atau Puspati. Dan daripada situlah momentum kajian biak bakar mutasi ini bermula. Jadi di awal-awal tu kita ada National Committee on the Use of Induced Mutation in Plant Breeding yang ditubuhkan pada tahun 1984. Yang melibatkan agensi Institut Penyelidikan swasta, IPTA, kemudian universiti-universiti ya.
Kemudian pada tahun 1983 kami bertukar kepada unit tenaga nuklear, masa itu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian bertukar lagi kepada Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia pada tahun 1994, dan kini hari sekali pada tahun 2006 lah kami bertukar lagi pada Agensi Nuklear Malaysia. Harap kerajaan perpaduan tak tukar lagi lah nama kami, kalau tak nanti kena tukar lagi semua letterhead dan sebagainya. Dan ketika ini teknik nuklear telah digunakan dalam berbagai bidang pertanian. Okey, ini adalah sorotan saya tunjukkan aplikasi teknologi nuklear dalam bidang pertanian. Kita boleh gunakan teknologi nuklear dalam kajian pengurusan tanah, air, nutrien menggunakan teknik penyurai isotop, isotopic tracer teknik. Contoh nak mengkaji serapan nutrien oleh tumbuhan guna nitrogen 15 contohnya. Kemudian kita biak baku mutasi ni saya akan terangkan lebih lanjut lagi lah dengan mengambil contoh pada kenang. Kemudian keturunan dan kebolehjejakan madu, sarang burung walet ataupun daging halal menggunakan teknik isotop stabil. Kita nak tahu the origin dengan kebolehjejakan keturunan dia. Pengurusan serangga gunakan teknik pemanduran serangga atau steriliser teknik. Teknologi pemprosesan sinaran menghasilkan bahan penggalak tumbuhan. Kita ada oligokitosan. Kemudian penyerahan makanan lah yang biasa. Okey, sedikit pasal biak baku mutasi ni. Nak tahu apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang berlaku sama ada pada jujukan DNA sesuatu gen, struktur atau jumlah kromosom pada sesuatu organisma. Jadi mutasi ni ada dua, sama ada secara semula jadi ataupun secara aruhan. Biasa secara semula jadi ni oleh faktor-faktor semula jadi. In fact kosmik sinaran kosmik ada melalui bahan kimia dalam tanah. Kemudian kadang-kadang bahan cuaca ekstrim pun boleh menyebabkan mutasi, tapi dia punya kadar mutasi itu sangat rendah lah. Dalam 10 to the power of 5 atau 10 to the power of 6 kan. Tapi dengan aruhan ni kita boleh mempercepatkan kadar mutasi itu kepada sekitar 1 dalam 10 kuasa 3 kan, dalam 1 dalam 1000. Dan ejen-ejen mutasi kita seperti X-ray, sinar gamma, bahan-bahan kimia macam EMS, colchicine. Dan tujuannya adalah untuk mempercepatkan mutasi. Dia tiada penambahan DNA asing dan perubahan adalah secara rawat. Ini roughly lah ada untuk buat biak baku mutasi ni berapa lama masa kita ambil lah. Jadi antara 8 hingga 10 tahun. Biasa kita ada untuk buat selection tu, nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Biasanya kita perlukan lebih kurang 5 generasi pembiakan untuk dapatkan yang stabil. Dan selepas stabil tu kita perlu adakan macam ujian mati lokasi, yield evaluation sebelum kita boleh daftarkan variety itu dengan pertanian dan kemudian boleh ataupun untuk rilis kepada petani. Ini adalah apa cara dia lah. Jadi kalau untuk biak baku mutasi, apa beza dia dengan kacukan, apa beza dia dengan kejutaan genetik? Kalau biak baku mutasi tu biasa kita panggil mutant. Kalau kacukan tu kita panggil hybrid. Kalau kejutaan genetik atau bioteknologi kita panggil GMO. Yang ini contoh variety baru yang telah dihasilkan melalui kaedah biak baku mutasi. Setakat 2022 lebih kurang 3,402. Ini yang berdaftar dengan IAEA, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa, dalam database dia. Malaysia so far kita ada dalam 35 variety baru.
Okay, kalau tengok negara, biasa China, Japan itulah negara-negara yang kuat. Okey, ini saya nak highlight juga. Ramai yang tanya ni, adakah variety baru, benda baru daripada teknologi nuklear ni GMO? Sebab kalau GMO dia tertakluk kepada Akta Biokeselamatan. Jadi saya kata tidak, sebab dalam Akta Biokeselamatan 2007 memang telah ditulis itu mutagenesis, mutasi itu tidak termaktub oleh undang-undang biokeselamatan. Jadi kita boleh tanam seperti biasalah, sama macam daripada pembiakan konvensional. Okey, ini adalah catat alik untuk biak baka mutasi kenaf. Biasanya kalau kita start projek-projek biak baka mutasi, yang paling awal sekali kita kena buat kajian radio sensitivity dia, sebab kita nak tahu kesensitifan dia tu terhadap ejen mutasi, sama ada sinar gamma, X-ray kan, ataupun bahan kimia. Kita nak tahu, bila kita dah establish dia punya data radio sensitivity, kita gunakan, kita dapatkan optimum dose. Biasanya kalau untuk yang pembiak baka ni dia guna dia panggil little dose 50 lah. Kita ambil little dose 50 tu sebagai optimum dose, dan dalam masa yang sama biasa kita guna 20% higher dan 20% lower, 3 dose tu lah untuk kita buat yang penyedaran yang seterusnya. Okay, kita selepas kita sinarkan, kita akan buat penyaringan lah. Itu sekurang-kurangnya 5 kali penanaman. Kalau yang mana biji benih 5 kali berbuah-buah lah, sekarang 5 kali benih. Kalau macam vegetatif 5 kali keratan, 5 kali keratan. Kemudian kita akan sambung lagi penyaringan tu sehinggalah kita boleh membuat pemilihan variety baru dan juga pendaftaran perlindungan variety baru dengan Jabatan Talian. Jadi kalau untuk, nanti saya akan cerita lanjut, kalau untuk kajian kita, kerjasama kita dengan LKT kan, kita nak yang itulah ujian mati lokasi tu, distinctiveness, uniformity and stability, itu kita nak tengok. Okey, ada 2 kemudahan penyedaran gamma di agensi nuklear Malaysia. Tuan-puan untuk melawat kalau ada yang berminat. Kita ada satu, kita panggil rumah hijau gamma atau gamma greenhouse. Rumah hijau gamma ni kita mendapat pengiktirafan daripada Agensi Tenaga Atom Antarabangsa sebagai IAEA Coral Base Center for Plant Mutation Breeding using Chronic Gamma Radiation. Dan yang ini kita bina masa tahun 2005 dan mula operasi pada tahun 2009. Dia punya sumber sinaran gamma tu adalah cesium-137. Lebih kurang masa tahun 2005 kita beli 800 curie kekuatan dia tu. Pada tahun ni lebih kurang 533 sebab bahan radioaktif ni dia mengurai. Jadi kita sekarang ni dia dah tinggal 533 lah. Kalau cesium ni dia punya half life dia lebih kurang 30 tahun. Jadi itu yang nampak dah semakin kecil lah dia punya kekuatan. Kita beroperasi gamma greenhouse kita beroperasi 16 jam sehari daripada 8 pagi sehingga 12 malam setiap hari kecuali Jumaat 12 hari mula. Dalam gamma greenhouse kalau tengok yang tengah-tengah tu kita ada isodose line yang itu 1 meter daripada setiap ring tu, boleh 1 meter setiap line tu. Dia ada setiap tu ada dos dia yang tersendiri, dos rate yang tersendiri. Contoh kalau yang dekat sekali dengan source tu dalam 2.66 gray sejam. Semaknanya kalau kita letak pokok 1 jam, dia dapat lebih kurang 2.66 gray. Jadi kalau untuk gamma greenhouse ni kita panggil chronic gamma radiation, maknanya kita letak pokok kat situ lama, up to 1 year pun ada. Tengok dia punya pokok punya cycle kan. Jadi kita letak dalam biasa 3-4 bulan lah kita dah boleh nampak data mana satu line yang bagus untuk menyebabkan mutasi. Dan kita pilih itulah border radiation Jadi kenaf kita kalau tengok yang hujung tu kita letaklah masa mula-mula tu sehingga dia berbuah, kita ambil buah dia lah untuk penyaringan. Okay, yang kedua kita juga ada kemudahan penyiraman gamma acute Yang ini alat ni maknanya acute ni kita bagi dose dia tinggi tapi masa dedahan dia singkat. Kita bagi dalam
100, 200, 100 grade, tapi masa dedahan cuma dalam 10 minit, 20 minit berbanding dengan acute tadi tu dalam bulan-bulan. Jadi ini semua boleh kita gunakan. Yang kita juga buka pada pelanggan-pelanggan luar mana yang ingin menggunakan kemudahan kita. Kita banyak terima daripada pelanggan-pelanggan yang nak gunakan kemudahan untuk penyinaran. Biasanya universiti lah, tapi ada juga syarikat swasta yang tak. Okey, ini ciri-ciri pilihan dalam royalty baru kenaf. Antaranya adalah inilah foto period insensitif kan. Kalau ni rasa ramai tahu kan, kenaf kan dia short day plant kan. Dia perlu dalam 10 jam je untuk berbunga kan, berbuah. Tapi kalau 10 kalau dia dapat cahaya matahari yang sikit, jadi dia cepat berbuah. Dalam masa yang sama dia belum lagi cukup membesar kan. Jadi bila dia dah berbuah, dia punya all the energies tu dia dah channel to reproductive kan, untuk penghasilan biji benih. Jadi dia dah kurang untuk the fiber kan. Jadi kalau kita boleh develop variety yang betul period yang sensitif. Kemudian hasil fiber tinggi, banyak biji benih, quality fiber, nisbah bas dengan core. Ada juga macam company kita jumpa, dia nak core, dia not so much interested in the bus kan. Ada juga sebab dia ada application yang dia nak. Jadi itu antara yang boleh ditengok lah. Dan kesesuaian kanak-kanak ini pun boleh. Cuma saya pernah berbual dengan yang pembuat animal feed tu, dia kata mungkin ada yang seponin dalam tu, yang mungkin takut haiwan tu macam kembung kan. Tapi tu mungkin dah ditambah baik tu, saya tak pastilah, tapi antaranya lah sebab daun tu ada seponin kan. Okey, saya sebentar lalu sorutan perjalanan projek ini saya kata tadi bermula tahun 2015. Semasa tu arwah Dr. Rusdi Ibrahim ke LKTN di Kelantan. Kemudian decide untuk buat di projek ini di Perlis. Kita buat radio sensitivity pada tahun 2015 sehingga Februari 2016 kita dah tanam dah di titik tinggi dan besar, dan kita dah dapat LD50 dan penanaman populasi semualah. Kemudian pada tahun 2016 kita saring untuk generasi kedua M2 di Berseri dan titik tinggi juga, dah dapat ketuai buah pada Oktober 2016. Masa ni kita dah nampak dah ada dalam sekitar 37 lah mutant berpotensi tu, maksudnya ada potensi. Kita pilih pada ciri fiber dulu ya. Tengok ciri fiber dia, berat fiber. Kemudian kita tanam lagi untuk musim berikutnya. Semasa tu kita tanam di Berseri saja sebab di titik tinggi tu selalu dulu ada masalah lembu makan sebab tu kecil tu. Jadi kita tak dapat hasil. Jadi kita maintain Berseri tu dia sebab ada pagar kan. Kemudian teruskan lagi sehingga M4 dan M5, dan M5 tu kita dapatlah yang stabil lah, kita stabil dia ni, kita asingkan dia ikut mutant line tu, dalam gambar tu. Dalam masa yang sama juga bila kita dah dapat yang kita mutant yang berpotensi tu, 10 daripada mutant tu kita tanam semula di Berseri. Daripada Ogos 2018 hingga November 2018. Yang itu ada contoh mutant yang kita dapat lah. Kemudian dalam masa yang sama kita menjalankan kajian kecekapan pengambilan nutrien untuk variety baru, mutant berpotensi kenaf kita ni. Menggunakan teknik isotop tu lah kita nak tahu kecekapan dia menyerap nutrien. Sebab di tanah di setiu tu tanah bris, biasa tanah bris ni dia tak menyerap air kan. Jadi kita nak tengok macam mana dia pokok mutant berpotensi kita ni dia menyerap baja lah. Jadi ni di setiu kita letakkan pada 3 Oktober 2018 lah. Dan daripada awal dapatan tu pokok masih boleh menyerap nutrien dengan baik pada 45% full capacity tu. Maksudnya kalau full capacity tu hari-hari siram. Kalau nak ni kan senang, ataupun kalau tengok tanah lah, kadang dia dalam antara 10 hingga 30 kPa dia punya tu kalau full capacity.
Kalau 45% peluru kapasiti itu dalam satu hari dalam seminggu kita siram. Jadi kita nampak yang walaupun sekali seminggu siram pun dia masih boleh serap nutrien dengan baik. Cuma daripada segi morfologi, daripada segi agronomi tu lebih cantik lah kalau disiram hari-hari. Okey, ini contoh kalau in case kalau memang tanah kawasan tu memang langsung tak ada bekalan air lah. Okay. Kemudian bila tamat projek yang dengan projek yang tadi yang dengan LKTN tu, saya sambung dengan untuk projek PhD di UPM, projek pertanian, Fakulti Pertanian dengan Dr. Muhammad Profesor Rafi daripada 2019 hingga 2022 lah. Yang ini dia tanam metode potensi kita untuk another 2 seasons. Dan kemudian daripada yang nampak berpotensi tu dia kacukkan dan kita dapat hybrid lah, lebih kurang 7 hybrid. Okay. Dan kita tanam juga di plot agensi Nuka Malaysia sebab kita nak stok biji benih ni untuk penanaman projek LKTN nantilah pada tahun depan. Dan ini dalam kawasan terkawal lah, kita boleh dapat up to 4.5 meter lah. Ada 2-3 hybrid tu yang kita nampak ada potensi. InsyaAllah yang ni antara yang kita nak gunakan dekat untuk projek LKTN tu lah nanti. Okay. Ini yang meter-meter potensi tu, list dia, meter potensi kita. Kemudian kalau yang table yang bawah sekali tu, yang hybrid tu, yang dengan UPM, kita pun dapat hybrid lah daripada 2 mutant yang baik tu, kita hopefully we can get super mutant lah. Okay. Ini contoh data yang dicerap lah. Ada pelajar PhD kan, pelajar saya sebagai supervisor lah. Cerap ini untuk data di plot UPM, kita ada data yang plot di Perlis dulu, dan tu kita nak cuba plot lain di Kelantan, Terengganu atau Pahang. Ini kalau tengok dia punya antara kertas-kertas kerja lah, itu pelajar PhD-nya Prof. Afi, mungkin ada juga yang kenal kat sini kan. Dan ciri-ciri dia lah. Jadi untuk perancangan kajian multilokasi bersama LKTN, kita plan untuk buat 4 season. Yang pertama tu musim 1 kita basically nak dapatkan banyak benih je dulu. Kemudian musim 2, musim 3 tu kita nak tanam lebih kurang 15 lah. Kita pilih 15 yang terbaik daripada potential mutant kita tu untuk tanam. Kemudian musim 3 dan musim 4 tu kita harap kita boleh identify sekurang-kurangnya 5 stable mutant lah. Bukan stable mutant, 5 mutant yang dah ready for filing PPP tu. Okey, kesimpulannya, teknologi bina gamma, acute dan chloride telah digunakan untuk penghasilan itu baru kenal. Projek bermula pada tahun 2015 melalui dana penyelidikan dari MOSTI dengan bantuan teknikal daripada LKTN dan tamat pada 2018. Mutant potensi kenaf ini telah dikenal pasti melalui ciri itulah berat fiber tu. Kemudian bersambung dengan program PhD UPM antara tahun 2019 hingga 2022. Dan bersama LKTN kita akan menggunakan multilokasi lah dalam dalam lebih kurang 13 mutant dan 2 hybrid. Dan kita jangka, kita harap, kita doa mudah-mudahan kita dapat 5 yang terbaik lah untuk difailkan dan seterusnya boleh disahkan sebagai variety baru dan boleh digunakan oleh petani. Ini penghargaan daripada saya, pengurusan agensi Nuka Malaysia, bahagian dana MOSTI, pengurusan penyelidikan, bahagian agroteknologi dan biosains, LKTN Kelantan, Perlis, Terengganu, UPM, pelajar PhD, PMT, Siring dan kepada adik-adik projek lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Dr. Zaitun.